faman azlamu zajrun, maka siapakah lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, lebih daripada seseorang yang mengada-ngadakan kepada Allah Ta'ala suatu bohongan. Au kadzdzaba bi ayati, siapakah lebih zalim lebih daripada mereka mendustakan ayat Allah, mengada-ngadakan atas nama Allah agama atau mendusta terus ayat Allah. Itulah paling zalim. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab, orang yang zalim ini yanaluhum akan menimpa mereka nasibuhum minal kitab, akan perolehi pada mereka nasibuhum, bahagian mereka daripada takdir. Akan mereka dapat, mereka yang zalim itu akan dapat semasa dunia bahagian mereka daripada takdir. Sini ni daripada takdir ni semua sekali. Dunia ada senang, ada susah, itu dunia. Mana takdir yang Allah tetapkan di dunia itu, mereka akan dapat. Boleh jadi dia akan senang sampai mati, boleh jadi dia akan susah senang gila-gila. Itu takdir dunia. Tapi akhirat tidak. Takhwif ukhrawi, hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffanahum, sehingga apabila datang kepada mereka rasul-rasul kami, yang malaikat-malaikat kami akan mematikan mereka untuk bawa ke akhirat. Qalu, malaikat tanya, aina ma kuntum tad'una min dunillah, mana dia yang kamu sebelum ni seru selain pada Allah? Qalu, mereka jawab, dhallu 'anna, dia lenyap daripada bantu kami. Wa syahidu ala anfusihim, mereka yang memuja selain pada Allah Ta'ala itu bersaksi ke atas diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, bahawa mereka memang kafir itu semasa dulu, memang syirik pada Allah. Qala, Allah berfirman, udkhulu fi, dengan mana maaf, masuklah kamu semua bersama dengan umat-umat lain yang qad khalat min qablikum, yang telah berlalu sebelum kamu ini, daripada jin, daripada manusia. Masuk dalam mana? Finna, dalam neraka. Kullama dakhalat ummatun la'ana ukhtaha, kullama dakhalat ummatun la'ana ukhtaha, setiap kali mana-mana kumpulan dimasukkan dalam neraka, dia akan melaknatkan kumpulan yang lain dalam neraka. Hatta idza daraku fiha jami'an, sehingga mereka berdua, mereka semua berada dalam neraka sekaligus. Qala, berlakulah pertengkaran sesama ahli neraka. Dan pertengkaran ni dia beberapa kali dalam Quran Allah sebut di atas pemimpin dengan pengikut. Sebab majoriti ahli neraka ni dia ada pemimpin, ada pengikut. Ada juga tak ada pemimpin, tapi kebanyakan majoriti dia ada bos dia ada pengikut. Jadi qalat ukhrahu, berkatalah pengikut orang bawah, liulahum, kepada orang besar, Rabbana, wahai Tuhan kami, haula'i adalluna, orang bawah yang kata, wahai Tuhan kami, mereka pembesar ni telah menyesatkan kami dulu semasa dunia. Fatu fa'atihim azaban dhifan minan nar, timpalah kepada pembesar ni azab yang berganda-ganda daripada neraka. Qala, Allah jawab, likullin dhif, masing-masing ada bahagian masing-masing, masing-masing ada bahagian masing-masing. Walakin la ta'lamu, tapi kamu tidak mengetahui. Mana apa besar boleh dosa besar, boleh azab besar tu doa ada dak lah. Tak perlu ayat pada Tuhan kata mana bagi azab yang lebih. Masing-masing dapat belaka dah. Cuma kamu tidak tahu, hak besar-besar kamu pun sedang menanggung azab yang sangat berat. Wa qalat ulahu, berkata pembesar mereka, li ukhrahu, pada pengikut mereka yang bawah, fama kana lakum alaina min fadlin, tidak ada pun kelebihan kamu ke atas kami untuk meringankan azab, sebab kamu pun buat dosa juga. Pembesar kata pada pengikut, tidak ada pun kelebihan kamu ke atas kami dalam neraka. Jadi kurang azab kamu, banyak azab kami. Jadi tidak ada kelebihan pada kamu walaupun pengikut. Allah jawab, fadhuqul azab bima kuntum taksibun, maka kamu semua pengikut ataupun pembesar, rasailah azab dengan sebab dosa yang pernah kamu lakukan semasa. Takhwif ukhrawi, innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha,
Sesungguhnya mereka yang mendustakan ayat kami di segi akidah, wastakbaru anha, dan sombong untuk melakukannya di segi amal. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak sekali-kali dibuka segala pintu langit. Tidak sekali-kali dibuka pintu langit untuk naiknya ruh. Sebab ruh ahli syurga ni a'la iliyyin, atas langit itu. Jadi ruh bagi orang neraka sijin, bawah bumi ketujuh. Jadi tidak sekali-kali akan dibuka pada masa barzakh pintu-pintu langit, kerana bukan tempat dia. Bukan tempat dia adalah bumi ketujuh. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk ke syurga di akhirat nanti, hatta yalijal jamalu fi samil khiyati, sehingga unta boleh masuk dalam lubang jarum. Sehingga unta boleh masuk dalam lubang jarum. Jadi sebesar-besar unta tu dengan keadaan dia besar, dengan kecil-kecil lubang jarum ni tidak dibesarkan. Kalaulah unta tu boleh masuk, maka boleh masuklah syurga. Maka apabila Allah Ta'ala kata sehingga unta yang besar itu masuk dalam lubang jarum yang kecil, barulah dia boleh masuk syurga. Mana mustahil. Mana sini mustahil. Bandingnya untuk orang yang pegang unta tu, mana mustahil. Wa kadzalika najzil mujrimin. Beginilah cara kami akan hukum sebagai balasan bagi orang yang mujrimin. Mujrimin sini adalah musyrikin. Tafsir Khazin. Lahum min jahannam mihad. Bagi mereka itu, mereka mujrimin itu, yang syirik pada Allah Ta'ala itu, bagi mereka daripada neraka mihadun, alas bawah, alas tidur neraka. Wa min fawqihim awashun, tutup bahagian atas pun neraka. Sini memberitahu dua sudut. Bawah hak alas dia pun api, hak tutup atas pun api. Dalam ayat lain mutabbaqah. So keliling apa? Wa kadzalika najzil zalimin, dan beginilah kami akan balas sebagai hukuman kepada kaum yang zalim. Tabsyiru alladhina amanu wa 'amilus solihat, dan orang yang beriman dengan sempurna dan melakukan amal soleh. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Sebenarnya kami tidak membebankan mana-mana jiwa untuk melakukan amal ni melainkan semampu dia. Kami tidak membebankan mana-mana jiwa untuk melakukan amal melainkan semampu dia. Kalau dia sakit, dia buat sekarang sakit. Kalau dia mampu buat lebih kerana dia sedar, dia kena buat lebih seperti mana dia sedar. Jadi kami tidak membebankan hukum kami kepada manusia melainkan semampu dia. Mana tak ada hukum Tuhan ni beban, tak ada sambung. Semua hukum Tuhan ni hamba boleh buat belakang. Sebab bila orang tu sakit, Tuhan kata cara sakit. Hukum dia itu. Orang yang tak mampu, hak mana mampu? Sekarang tu buat sekarang tu. Itu maksud ayat Quran. Kami tidak membebankan manusia semua hukum melainkan semampu dia. Kalau dia mampu sangat mana, buat sangat tu. Sebab itulah ada undang-undang untuk rukhsah pada orang sakit tu. Nah, Allah kata hadar, tapi apabila kamu terdesak lapar, makan. Sampai mati diri tidak ada hukum. Jadi ini dalam agama ni, mana tak ada hukum Tuhan yang tak boleh buat. Masing-masing tu dia boleh buat belakang. Cuma orang segar kan, ini peraturan dia. Orang sakit ini peraturan dia. Jadi la nukallifu illa nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebankan mana-mana jiwa dalam menyempurnakan hukum ni melainkan semampu dia. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu, mereka yang menyempurnakan iman, dapat melakukan ketaatan dengan sempurna, dialah pemilik gerai syurga. Hum fiha khalidun, mereka berada dalam syurga itu dengan keadaan berkekalan. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua. Amin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut daripada hati mereka sifat dendam dengki yang memudahkan kehidupan dia semasa dunia. Senang-senang pun kalau ada dengki, jadi tak senang juga. Kami cabut belakang. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka itu anak sungai. Wa qalu, begitu sekali gembiranya ahli syurga, dia sebut alhamdulillah, puja hanya bagi Allah alladzi hadana li hadza, dia telah pimpin kami untuk tempat ni, untuk sampai tempat ini. Maknanya wa ma kunna linahtadiyah, kami sebenarnya tidak terpimpin dan tidak akan menemui syurga ni laula an hadana Allah, kalau Allah tidak bagi pimpinan kepada kami. Mana ahli kita ni minta ikhtiar, Allah lah menjadi sampai kepada kami sini. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami dengan kebenaran. Wa nudu antilkumul jannah,
maka mereka akan dipersila oleh para malaikat antil kumul jannah. Ya. Mereka akan dipanggil, akan dijemput oleh para malaikat antil kumul jannah, itulah dia syurga. Uristumuha, yang kamu mempersakainya daripada datuk nenek kamu dulu, Nabi Adam. Terjemah pertama, yang mempersakai daripada datuk nenek kamu Adam dulu, ambil semula. Bima kuntum ta'malu, dengan sebab amal yang kamu pernah lakukan semasa dunia, iaitu pengorbanan dan susah payah dan perjuangan yang kamu pernah lakukan. Mana ikhtiar kamu juga ada situ. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Dalam syurga dia boleh pergi mari dari segi perbualan lah. Mana kebebasan duduk daripada ahli syurga, tidak ada kebebasan daripada ahli neraka. Jadi wa nada ashabul jannah ashaban nar. Penghuni syurga akan bertanya khabar penghuni neraka. Nada ni akan bertanya khabar penghuni neraka. Sebab dia, kalau kita kira, contohnya boleh tekan komputer, tekan topik neraka. Asal benar ni, geng-geng dia hadut ala dunia dulu, dia boleh nampak habis. Sebab berlaku dalam Quran ni, mana dia kenal geng-geng dia hadut neraka. Kita akan baca dari surah akhir, surah lain. Tak, mana dia tekan sini tengok, oh di sini, oh ni duduk sini. Tak. Sana Allah Ta'ala beritahu ahli syurga akan berbicara, akan tanya khabar ahli neraka dengan berkata, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sesungguhnya kami telah dapat belaka dah. Apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami dalam Quran dia tu haqqan, memang ada belaka. Supaya mana Tuhan kata dalam Quran tu ada belaka di syurga. Nak tanya kamu pula, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Adakah kamu dapat jumpa juga apa yang telah diberitahu oleh Tuhan kamu dalam Quran tu? Benar-benar ada juga neraka lagu tu? Ahli neraka jawab, na'am, ya ada belaka. Hak dalam Quran tu, hakmu dengar dalam Quran tu, dan neraka ada belaka. Lalu fa'adzana mu'adzinu, mereka lain akan beritahu sebagai pengumuman di antara mereka itu, al-la'natullahi 'ala zalimin. Sesungguhnya laknat Allah kepada golongan zalim. Dia tidak akan dapat rahmat sama bila-bila. Iaitu semasa dunia dulu, alladzina yasudduna an sabilillah, sentiasa menghalau orang lain kepada agama Islam, halau orang lain kepada jalan mendekati Allah, jalan mentauhidkan Allah. Wa yabghunaha iwaja, dan dia berusaha pada jalan Allah Ta'ala ni supaya menjadi bengkok. Mana dia cuba usaha daripada jalan Allah Ta'ala ni supaya diselewengkan. Wa hum bil akhirati kafirun, sedangkan mereka semasa dunia dulu tidak percaya pun akhirat. Allah Ta'ala beritahu, wa bainahuma hijabun, di antara syurga, di antara neraka satu dinding. Dinding pula bahagian atas, wa 'alal araf. Dia ni sama banyak amalan. Amalan baik dengan amalan jahat sama banyak. Nabi SAW bersabda bila ditanya oleh sahabat, lagu mana Rasulullah kalau kata sama banyak amalan? Nabi kata dia duduk di atas, celah-celah di antara syurga neraka tu dia ada dinding atas tu. Dia panggil araf. Rijalun, ada di antara, dan di antara syurga neraka ni ada hijab, ada benteng, tembok, wala araf. Di atas tembok atas tu ada beberapa golongan manusia, laki-laki dan wanita lah. Ya'rifuna kullam bismahu, dia ucap belaka. Hak dari syurga dia ucap ni pokok ni, hak dari neraka dia ucap juga, dia kenal belaka, tapi dia tak boleh masuk syurga, dia tak boleh masuk neraka sebab dia duduk tengah-tengah. Maknanya semasa dunia dulu ni dia kawan-kawan dia hak dari syurga, hak ni kawan-kawan dia hak dari neraka, dia cek. Lepas tu dia buat dari syurga ni, dari neraka ni. Mana ketika dia duduk di Araf tu, dia buat, dia berbincang. Mula-mula dia kata wana dan ashabal jannah, dia berbincang, dia berbuat bersama dengan penghuni syurga dengan wisalah, assalamualaikum. Dia wisalah dulu kepada ahli syurga, assalamualaikum, selamat sejahtera kepada kamu semua wahai ahli syurga. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, mereka masih belum masuk syurga lagi. Orang yang hadut Araf ni tidak boleh masuk syurga lagi, sedangkan mereka nak masuk syurga. Sini terjemah dia, dia wisalah saja, dia tak boleh masuk syurga lagi, sedangkan dia nak masuk syurga. Tak boleh masuk syurga kerana ada duduk di Araf. Kata wisalah, wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar, apabila dialih pandangan mata mereka, pandangan mata orang ashabul araf ni ke arah ahli neraka, sebab dia duduk tengah.
Qalu, lalu cepat-cepat dia berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, la taj'alna ma'al qaumiz zalimin, janganlah jadi kami bersama golongan zalim dan neraka ni. Mana dia paling ahli syurga ni, misalnya dia paling ahli neraka ni, dia beritahu, ya Tuhan kami, kamu janganlah jadi kami golongan yang zalim. Cuma dia tengok dan neraka tak ada seorang dua, dia kenal. Allah Ta'ala beritahu, ada ashabul araf rijalan, telah memanggil ashabul araf, golongan duduk di tengah ni, beberapa laki-laki yang arifunahum, yang mereka kenal apa? Laki-laki itu bisi mahu dengan ketandaan-ketandaan. Mana ada memeh lagi hidup dunia lagu ni rupa muka. Lalu ashabul araf kata pada ahli neraka ni, qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Kata ashabul araf, tidak boleh menolong kamu oleh ramanya kamu dari apa yang kamu pernah puja selain pada Allah. Ma kuntum tastakbirun ni, nah, asnam sini maknanya. Apa yang kamu pernah puja, yang kamu pernah besarkan mereka selain pada Allah. Ma kuntum tastakbirunaha, apa yang kamu pernah puja dan membesarkannya semasa dunia. Jadi tidak boleh tolong kamu dengan ramanya kamu, majoritinya kamu, dan apa yang kamu pernah puja semasa dunia. Kalau dia puja selain pada Allah. Kemudian ashabul araf ni paling kali orang ahli syurga. Semasa dunia dulu dia orang bawah, kumpulan dia pun tidak ramah. Lalu ashabul araf kata, ahaula illadzina aqsamtum, ini kau orang, dia kata, ini kau orang ahli syurga ni, yang mana kamu wahai ahli neraka telah bersumpah masa dunia dulu. Wahai kamu ahli neraka telah bersumpah kepada golongan-golongan ni, la yanaluhumullahu birahmah, Allah tidak akan bagi rahmat syurga kepada mereka, sebab mereka orang bawah. Sedangkan qila lahum, dikatakan kepada orang bawah masa dunia dulu, udkhulul jannah, sedangkan diberitahu kepada mereka, sila masuk syurga. Orang yang kamu kata wahai ahli neraka tidak boleh masuk syurga, Allah kata kepada mereka, sila masuk syurga. La khaufun alaikum, kamu tidak akan mengalami ketakutan, wala antum tahzanun, dan kamu tidak akan berduka cita. Ini perkataan ashabul araf. Dia mari kita bercakap. Kemudian orang ahli neraka pula diberi peluang cakap, wa nada ashabun nar, dan telah meminta sini, telah merayu penghuni neraka kepada penghuni syurga. Dia minta apa? An afidu alaina minal ma' au ulqu mimma razaqakumullah. Muqaddar itu sebab alaf tu hatim dan wa ma'amalidah ni. Kamu tolong simbahkan kepada kami sedikit air untuk menyejukkan, atau kamu campurlah kepada kami apa sahaja benda-benda makanan yang Allah bagi rezeki kepada kamu. Tak tahu doa ni, air kau sikit atau makanan kau sikit campur kepada kami. Qalu, ahli syurga jawab, innallaha harramahuma 'alal kafir, sesungguhnya Allah telah mengharamkan minum dan makanan ni kepada orang kafir. Kepada kafir. Jadi kepada puak kamu yang mana masa dunia dulu, puak kamu ni alladzina takhadhu dinahum lahwan wal 'ibad, yang menjadikan agama tu main-main. Lalai leka dengan main-main. Agama main-main laleka ni, dia buat mudah-mudah urusan agama. Dia nak kata halal, halal, nak kata haram, haram. Dia nak buat apa saja bebas dengan kata agama. Ini maksud main-main dan sendagura. Iaitu mereka yang telah menjadikan agama tidak ikut peraturan wahyu. Main-main dan sendagura ni, dia nak kata halal, halal, dia nak kata haram, haram. Hak ni boleh makan, hak ni patah. Dia nak puja apa-apa, dia kata agama. Dia suruh selain pada Allah Ta'ala, dia kata agama. Dia tertawasul pun boleh, waktu pun boleh, semua sekali dia boleh buat bebas, sebab dia jadikan agama ni main-main, tidak ikut peraturan wahyu. Ini tafsir daripada Al-Quran. Wa gharatumul hayatud dunia, dan mereka inilah juga telah terpedaya dengan kehidupan dunia. Falyuma, pada hari ini Allah Ta'ala beritahu sebagai ta'yid, hari ini nansahum, kami lupa pada mereka. Jadi lupa mana tidak memberi balasan lagi pada mereka. Kama nasu liqa yawmihim hadza, seperti mana mereka lupa hari bertemunya mereka dengan balasan ini. Wa ma kanu bi ayatina yanham, dan dengan sebab dulu semasa dunia kamu mereka telah mengingkari dan menentang ayat-ayat kami. Setengah ulama kata orang ashabul araf ni akhirnya masuk syurga. Setengah ulama kata orang ashabul araf ni akhirnya masuk syurga. Sebab ada dua kumpulan saja yang akan berkesalahan.
Tak, syurga neraka. Jadi cuma permulaan ni ada perbualan begini. Ulama yang mengatakan akhir sekali arah ni akan masuk syurga sebab permulaan dalam keadaan dunia dulu, oleh kerana sama orang amalan, maka mereka dijadikan satu golongan berada di tengah-tengah pada peringkat awal-awal. Lepas tu akhirnya mereka Allah Ta'ala akan bagi syurga. Yang ni boleh jadi setelah mana ahli neraka hak diumbar dalam neraka tu akan masuk syurga dengan sebab keimanan. Habis tidak ada dah ahli neraka yang akan dimasuk dalam neraka atas dasar hospital. Habis masuk syurga barulah boleh jadi arwah ni akan masuk syurga. Ini kajian ulama apabila dia tengok atas dasar bukti dan dalil lain-lain. Jadi arwah ni akhirnya akan masuk syurga. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin. Dan sesungguhnya kami telah kami telah sampaikan kepada mereka bikitabin Quran. Fassalnahu, kami telah huraikan Al-Quran ala ilmin, dengan betul-betul kuat dalilnya. Hudan, sumber ilmu yang boleh bagi petunjuk, wa rahmatan, dan amal dan dapat rahmat bila dia amalkan, liqaumin yu'minun, bagi kaum yang ingin percaya. Takhwif ukhrawi, hal yanzuruna illa ta'wilah. Mereka tidak tunggu melainkan ta'wilah. Ta'wilah ni maknanya hukumnya Allah, azab Allah hasil pada makna Al-Quran. Mereka tidak tunggu melainkan ta'wilah, tafsiran Allah Ta'ala daripada Al-Quran untuk azab mereka menentang, iaitu yauma ya'ti ta'wiluhu, hari mana datang menimpa mereka janji Allah dalam Al-Quran. Yaqulu alladhina nasuhu, akan berkata Allah lupa pada azab Allah ini, min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami dengan kebenaran. Fahal lana min syufa'a, maka adakah untuk kami sebarang pelindung lain yang boleh menyokong, membantu. Fa yashfa'u lana, boleh memberi sokongan untuk kami lepas. Au nuraddu, ataupun kami diberi peluang untuk balik semula ke dunia. Fa na'mala, untuk kami lakukan amalan lain, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amalan yang pernah kami lakukan semasa dunia dulu. Mana adakah orang boleh memberi jaminan? Adakah kami boleh balik semula ke dunia? Allah beritahu, qad khasiru anfusahum, sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Peluang itu sudah tidak ada. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilang lenyap daripada membantu mereka oleh apa saja pahaman-pahaman dan ajaran-ajaran sesat yang mereka ngada-ngadakan atas nama agama. Inna rabbakum, ini dakwah yang ketiga. Itu Allah lah yang berhak disuruh dan dipuja kerana dia memiliki sifat yang sempurna, ilmu yang sempurna, dengan kudrat yang sempurna. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda, sesungguhnya Tuhan kamu tu Allah, dialah yang berkuasa mencipta lapisan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam keadaan 6 hari. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian bersemayam ia di atas arsy. Yughshil laila an-nahara, dia menutupkan malam ke atas siang. Yatlubuhu hatitha, dan malam mengikuti siang dengan cepat sekali. Mana perjalanan Malaysia ni begitu sekali cepat. Habis saja siang, malam, tidak ada enggan celah tu. Wasyamsa wal qamara, dan Allah menciptakan matahari dan juga bulan, wan nujuma dan juga bintang, musakhkharatin bi amrihi, semua tunduk dengan perintah dan takdir kepada itu. Ala lahul khalq wal amr, ketahuilah milik Allah lah ciptaan dan keputusan, arahan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah pencipta pemelihara semesta alam. Oleh kerana Allah Ta'ala memiliki segala-galanya sempurna, ilmu pun yang sempurna, maka kamu wahai hamba, ud'u rabbakum, seru akan Tuhan kamu ini saja, tadarruan, dengan hati rendah, wa khufyatan, dengan suara yang lembut. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala la yuhibbul mu'tadin, tidak suka pada golongan hamba yang melampaui. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah pula kamu buat kerosakan atas muka bumi dengan selepas baiknya bumi ini dengan taat. Buat kerosakan dengan menderhakai syariat. Wad'uhu, hendaklah kamu suruh Allah khaufan wa tama'an, hal keadaan penuh ketakutan dan harapan. Kerana apa kena doa pada Allah? Inna rahmatullahi qarib, sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala, itu penerimaan doa, memang hampir pun, minal muhsinin,
bagi hamba yang memiliki hati yang baik. Wa huwa alladhi yursilu riyah, dialah Allah yang telah melepaskan angin busyra sebagai berita gembira, bayna yaday rahmati, di depannya ada rahmat hujan. Hatta idza aqallat, apabila angin itu membendung sahaban awan, thiqalan, awan yang berat dengan air, suqnahu, lalu kami halaukan awan-awan yang ada air itu li baladin mayyit, kepada bumi yang gersang, tandus kering. Fa anzalna bihil ma', lalu kami timpakan kepadanya air hujan kami. Fa akhrajna bihi, lalu kami tumbuhkan daripada dengan sebab air hujan kami itu min kulli thamarat, daripada pohon yang mengeluarkan berbagai-bagai buah-buahan. Seperti mana mudahnya tumbuh-tumbuhan tumbuh setelah air hujan kami turun, kadzalika nukhrijul mauta, begitulah mudahnya kami menghidupkan semula orang yang telah mati. La'allakum tadhakkarun, mudah kamu boleh ambil pengajaran. Cuma orang boleh ambil pengajaran ni, manusia ni maklumlah, dalam ujian Allah Ta'ala ni, Allah jadikan bandingkan manusia ni ada dua, seperti tanah juga. Ada tanah gersang, tanah yang berapa pun tak tumbuh mana. Tumbuh pun tumbuh yang tidak patut tumbuh. Tapi ada yang tanah subur ni, tidak sungguh pun dia akan tumbuh. Jadi seperti mana bumi ni berbagai-bagai keadaan, ada subur, ada yang dia gersang. Begitu juga manusia ni, ada jenis subur, ada jenis gersang. Wal badalu tayyib, bumi yang subur seperti manusia yang subur, yakhruju nabatuhu biidnihi, akan keluarlah tumbuh-tumbuhannya dengan izin Tuhan. Manusia yang subur akan keluarlah daripada dirinya ketaatan kepada Allah Ta'ala. Walladhi khabutha, bumi yang gersang pula, yang tidak subur, la yakhruju illa nakida, tidak tumbuh pun kecuali benda-benda tumbuhan yang tidak baik, jenis bakar yang tidak baik. Kadzalika, inilah bandingnya, nusarriful ayat, kami beri penjelasan liqaumin yashkurun, bagi kaum yang ingin bersyukur. Kisah pertama, jadi demikian kisah. Kisah pertama, kisah kedua, kisah ketiga, semua untuk menguraikan dakwah yang ketiga, iaitu Allah saja zat yang berhak dipuja dan disuruh, kerana dia memiliki sifat-sifat yang sempurna dan ilmu yang sempurna. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, kami sesungguhnya telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullah. Jadi Nabi Nuhnya perkara yang sama, iaitu dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ibudullah, kamu semua hendaklah doa dan suruh beribadat kepada Allah, lalu mentaati Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, kerana ilahnya tidak ada lagi bagi kamu ilah lain yang boleh menyelesaikan masalah, yang boleh menyempurnakan hajat dunia akhirat selain pada dia. Inni akhafu alaikum adzabun min azim, sesungguhnya aku bimbang menimpa kamu azab yang besar sekiranya kamu tidak terima, tidak suruh Allah. Qala al-mala'u min qaumihi, telah berkata pembesar kaummu, inna lanaraka fi dhalalin mubin, bahawa kami tengok kamu wahai Nuh dalam kesesatan yang nyata. Sebab tidak suka marah. Sesat sini kerana tak suka dengan marah, kata pembesar-pembesar di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh jawab, qala ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dhalalah, aku tidak sesat sikit pun, walakinni rasulun min rabbil alamin, aku akan, tapi aku ni seorang rasul, manusia yang dipilih, min rabbil alamin, daripada Allah Tuhan semesta alam. Dan kerja aku ubalighukum risalati rabbi, menyampaikan kepada kamu wahyu-wahyu Tuhanku, risalah-risalah Tuhanku. Wa ansahu lakum, dan aku hanya memberi nasihat kepada kamu, tidak paksa. Wa a'lamu minallah ma la ta'lamun, aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu tidak tahu kerana melalui wahyu. Awa ajibtum, adakah kamu rasa sombong, atau apa kamu rasa heran? Anja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin, datang kepada kamu wahyu sebagai peringatan daripada Tuhan kamu itu melalui satu laki-laki manusia, minkum, dengan kamu juga, liudzirakum, yang mana laki-laki itu memberi peringatan kepada kamu, walitattaqu, supaya kamu jaga hukum, wala'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat. Adakah kamu heran rasul seperti ini? Akhir sekali fakadzabuhu, maka mereka mendustakan Nabi Nuh. Fa anjayna, lalu kami menyelamatkan Nabi Nuh, walladzina ma'u, dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh, fil fulki, dalam kapal, semasa kami nak bawa dia selamat. Wa awraqna, dan kami tenggelamkan alladzina kadzabu bi ayatina, golongan yang mendustakan ayat kami. Innahum kanu qauman amin, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang buta hati. Kisah kedua, wa ila adin akhahum huda, kepada umat Ad, kaum Ad, Allah Ta'ala pilih Nabi Hud daripada keluarga mereka.
pada bangsa mereka. Kata Nabi Hud, ya qaum i'budullah. Ini perkara yang sama. Wahai kaumku, hendaklah kamu seru akan Allah sahaja. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada lagi bagi kamu ilah lain melainkan Dia. Afala tattaqun, maka tidakkah kamu dapat jaga diri kamu daripada seru selain pada Allah? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi, berkatalah pembesar yang kafir daripada kaum Nabi Hud, inna lanaraka fi safah, bahawa kami tengok kamu ni safah. Kami tengok kamu fi safahatin, mana berada keadaan kurang waras, bodoh. Hak tadi sesat, hak ni bodoh. Bodoh sini ialah meninggalkan resah datuk nenek, duk ajak pada Tuhan Yang Maha Esa. Bodoh ni tinggal ke budaya datuk nenek, tinggal resah datuk nenek, duk ajak pada Allah Maha Esa. Bagi kaum dia yang tidak ada ilmu wahyu, dia kata bodoh. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan bahawa kami agak kamu ni wahai Hud daripada golongan yang mendustakan, golongan yang pelawak, pembohong. Kerana kata daripada Allah sedangkan tidak bohong. Kata Nabi Hud pada mereka, ya qaumi laisa bi safah, saya tidak bodoh walaupun sedikit. Akal saya memang waras, walakinni rasulun, akan tapi aku sebenarnya sebagai rasul, nabi pilihan min rabbil alamin, daripada Allah Tuhan semesta alam. Dan kerja akunya uballighukum, menyampaikan kepada kamu risalah rabbi, wahyu Tuhan yang merupakan risalah Allah. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku sebenarnya kepada kamu semua ni pemberi nasihat semata-mata, lagi jujur, tidak tambah dan tidak kurang. Pemberi nasihat daripada Allah Ta'ala, tidak tambah, tidak kurang. Awajib tu, adakah kamu rasa heran? Anja'akum dzikrum min rabbikum, datang kepada kamu wahyu daripada Tuhan, ala rajulin, melalui satu lelaki-lelaki, minkum dari kalangan kamu manusia biasa, tidak melekat. Dan lelaki-lelaki yang jadi pilih jadi nabi itu, liyunzirakum, memberi peringatan kepada kamu, betapa selepas sudah mati lagi ada balasan. Wazkuru, ingatlah cerita, Ij'alakum khulafa'a min ba'di qaum. Ingatlah cerita yang mana Allah telah jadikan kamu ni keturunan-keturunan baru selepas mana hancurnya kaum Nabi Nuh. Sebab kaum Ad ni kemudian lagi. Wa zadakum fil khalqi, dan Allah tambah kepada kamu di segi tubuh badannya bastah, besar lagi kuat, tidak sebuah dengan lain-lain. Fazkuru ala Allah, maka ingatlah kamu akan segala nikmat-nikmat Allah yang lain. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu dapat kejayaan dengan cara mematuhi perintahnya. Qalu, kata kaum Ad, ajibtana lina'budallaha wahdahu, adakah kamu datang kepada kami nak ajar tauhid? Ajibtana, adakah kamu datang wahai Hud kepada kami lina'budallaha wahdahu, untuk puja Allah sahaja, tak boleh tawassul, tak boleh syirik. Wa nadhara ma kana ya'budu aba'una, dan kami akan tinggalkan apa yang dipuja oleh datuk nenek kami. Dan ini salah, dan dengan sebab salah ni akan ada hukum. Fatina bima ta'iduna, bawa marilah hukum azab yang kamu janjikan menimpa kami sekiranya kami tolong. In kunta minas sadiqin, sekiranya kamu benar dalam dakwah dan perkataan kamu. Qala qad waqa'a 'alaikum, jawab Nabi Hud, wa qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab, memang telah akan menimpa kamu daripada Tuhan kamu rijsun wa ghadab, bala azab dan juga kemurkaan. Bala azab ni dia panggil azab rohani lah, kemurkaan ni azab rohani, azab jasmani dengan azab rohani. Bala bencana sesaan dan juga ghadab, kemurkaan. Atujadilunani fi asma'i samaitumuha, patutkah kamu membantah aku dalam mengajak tauhid tentang nama-nama pujaan batin yang kamu namakannya, sama ada kamu sendiri menamakannya atau datuk nenek kamu menamakannya sebagai pujaan juga selain pada Allah, yang mana manazzalallahu biha min sultan, Allah Ta'ala tidak menurunkan sebarang bukti daripada wahyunya untuk mengatakan ini betul. Fantaziru, maka tunggulah, ini keputusan terakhir, maka tunggulah. Inni ma'akum minal muntazirin, sesungguhnya aku bersama kamu daripada golongan yang menunggu. Fanjaynahu walladina ma'ahu birahmah, maka kami menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Hud birahmatim minna, dengan rahmat khas kami. Wa qata'na,
dabiral ladzina kafaru. Kami telah hancur dan musnahkan hingga ke kaum ini. Tak tinggal bakal. Dabira di mana kami telah hancurkan sehingga tidak tinggal bakal pun. Alladzina kadzabu bi ayatina, golongan yang mendustakan ayat kami daripada kaum Ad. Wa ma kan ini, dan tidak mereka itu beriman. Kisah ketiga, wa ila thamud akhahum salih. Kepada kaum Samud Allah Taala pilih sebangsa mereka itu Nabi Saleh. Nabi Saleh kata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, kamu semua hendaklah seru akan Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu, tidak ada lagi bagi kamu ilah lain selain pada Dia. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti wahyu daripada Tuhan kamu. Satu lagi ialah hadhihi, bukti kedua mukjizat, naqatullah, unta Allah, lakum, kepada kamu semua ayatan sebagai tanda kudrat. Fadaruha, maka biarkanlah unta itu takul fi ardillah, bebas makan di bumi Allah, bebas makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in, dan jangan kamu sakiti unta itu dengan sebarang, dengan sebarang gangguan. Fayakhudhukum adzabun alim, menyebabkan kamu nanti akan ditimpa oleh azab yang memedihkan. Wadhkuru ij'alakum khulafa' min ba'di 'ad, dan ingatlah nikmat Allah yang telah jadikan kamu ini pewaris selepas hancurnya kaum Ad. Mana penduduk dunia selepas hancurnya kaum Ad. Wa bawa'akum fil ard, dan Allah Taala menempatkan kamu di suatu daerah, daerah yang paling hebat sekali di segi penempatan, iaitu tattakhiduna min suhuliha qusura, kamu boleh bina daripada tanah-tanah lapangnya istana-istana, dan kamu boleh pahat gunung-gunung gandang untuk jadi rumah-rumah juga. Mana tanah lapang dibuat istana-istana, bukit bukau dia buat bangun dia tebuk. Fazkuru ala Allah, maka kamu ingatlah nama-nama Allah yang lain. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, janganlah kamu bergerak di merata bumi ini dengan melanggar perintah Allah. Qala al mala'u alladzina istakbaru min qaumihi, berkatalah golongan pembesar yang sombong menerima kebenaran daripada kaum Nabi Saleh. Lil ladzina istud'ifu, dia berkata pada pengikut-pengikut Nabi Saleh yang lemah-lemah, yakni liman amana minhum, yang beriman di kalangan mereka. Yang lemah-lemah pun ada dua, hak tidak beriman pun ada, tapi sini liman ni pada liman amana minhum. Jadi berkatanya pembesar daripada kalangan kaum Nabi Saleh kepada golongan yang lemah jenis beriman. Ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi, adakah kamu semua yakin bahawa Nabi Saleh ini rasul daripada Tuhan? Qalu, golongan bawah yang kata, yang beriman kata, inna bima ursila bihi mu'minun, bahawa kami terhadap wahyu yang diutuskan Nabi Saleh menyampaikannya, kami semua percaya penuh. Qala alladzina istakbaru, berkata pembesar, inna billadzi amantum bihi kafirun, bahawa kami pula terhadap apa yang kamu percaya itu kami ingkar, kami tolak, kami tidak percaya. Akhir sekali fa'aqarun naqata, mereka sembelih unta mukjizat. Wa atau an amri rabbihim, dan mereka sebenarnya telah melampaui batas arahan Tuhan mereka. Wa qalu, mereka berkata, ya Salihu, wahai Nabi Saleh, i'tina bima ta'iduna, bawa marilah kepada kami azab yang kamu janjikan untuk menimpa kami. In kunta minal mursalin, jika benar-benar kamu ni rasul Allah. Akhirnya fa akhadhatumur rajfatu, mereka telah ditimpa oleh rajfah, gegaran dan juga tempikan daripada langit. Gegaran daripada bumi, tempikan daripada langit. Dua sekaligus. Fa asbahu fi darihim jathimin, jadilah mereka dalam runtuhan rumah-rumah tangga mereka jasimin, menyembah bumi. Mana bergelimpangan, rebah menyembah bumi. Fatawalla anhum, lalu Nabi Saleh berpaling daripada mereka, lalu berkata, ya qaumi, wahai kaum, laqad ablaghtukum risalata rabbi, aku telah sampaikan tugasku, iaitu menyampaikan wahyu daripada Tuhanku. Wa nasahtu lakum, aku telah memberi nasihat yang cukup untuk kamu. Walakin la tuhibbuna an-nasih, akan tapi kamu yang tidak suka kepada yang memberi nasihat. Ini tiga cerita ni kepada dakwah yang ketiga. Cerita yang keempat dan cerita yang kelima untuk dakwah yang kedua, iaitu jaga syariat, ikut wahyu, jangan ikut hawa nafsu. Walutan idh qala qaumihi, dan kepada kami juga utuskan Nabi Lut, dia ketika berkata kepada kaumnya, iaitu kepada umatnya. Dalam tafsir kata, Nabi Lut dengan kaum dia ni bangsa lain-lain. Maknanya Nabi Lut ni orang luar, dihantar untuk kaum dia tu. Jadi sini umat dia. Atattunal fahishata,
Sini Nabi Lut diberi arahan supaya perbaiki amalan penuh kaum dia, iaitu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu. Atatuna al-fahishata, apakah patut kamu apakah kamu ni apakah patut kamu melakukan fahisyah? Fahisyah ni suatu kesalahan dosa, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum pernah dilakukan dosa seperti ini mana-mana orang pun sebelum ini. Innakum, yakni huraian bagi fahisyah, innakum, sesungguhnya kamu ni, la ta'tuna rijal, mendatangi golongan laki-laki, syahwatan, bagi melepaskan nafsu, min duni nisa, bukan perempuan. Bal antum qaum musrifun, maka kamu adalah kaum yang melampaui batas. Melampaui batas ini bermakna syirik pun boleh, tak boleh juga, seperti mana tafsir Abbasi, syirik amali sini, iaitu dia menghukum halal mendatangi laki-laki musrifun. Yang kedua, musrifun dengan makna menyia-nyiakan benih, bazir benih, kerana dia mendatangi laki-laki, ya makna laki-laki tidak pun berkemampuan untuk mengandung. Musrifun dengan makna membazir benih. Dia dua terjemahan. Musrifun dengan makna melampaui batas syariat amali, kerana beriktikad halalnya datang laki-laki melakukan amalan lewat. Yang kedua, membazir benih, kerana dengan benih itu tidak akan menyebabkan lahirnya anak. Wa ma kana jawab qaumihi, tidak ada jawapan bagi kaumnya, melainkan kaumnya berkata, akhrijuhum min qaryatikum, halau keluar Nabi Lut daripada kampung dan daerah kamu. Innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka ni, Nabi Lut dengan dua anak dia ni, kaum yang berpura-pura anggap diri mereka tu bersih. Lalu fa'anjainahu wa ahlah, kami telah menyelamatkan Nabi Lut dan anaknya, illa amaratahu, kecuali isterinya. Anaknya saja selamat, isterinya tidak selamat. Isterinya kanat minal ghabirin, daripada golongan yang tertinggal di belakang untuk diazab oleh Allah. Lalu wa amtarna alaihim matara, kami hujani ke atas mereka tu hujan azab, hujan batu azab. Fauzu, maka perhatilah, fikirlah, kaifa kana aqibatul mujrimin, bagaimana kesudahan akhirnya golongan melampaui batas, golongan besar kesalahan. Kisah kelima ni pun bersangkut dengan dakwah kedua, jaga undang syariat. Iaitu sini orang Syuaib ini orang yang hidupnya berniaga, banyak kesilapan yang berlaku dalam perniagaan. Jadi sumber rezeki dia dalam perniagaan, dan banyak dia berlaku kesilapan dalam perniagaan. Wa ila Madian akhahum Syuaibah, kepada daerah Madian kami telah hantar saudara mereka, sebangsa dengan mereka, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kata, qala ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah kamu suruh Allah sahaja, ma lakum min ilahin ghairuhu, tidak ada lagi bagi kamu sebarang ilah yang boleh menyelesaikan masalah dan menyempurnakan hajat ghairuhu, mereka dia. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, telah sampai kepada kamu bukti mukjizat daripada Tuhan kamu, menandakan aku ni nabi, dan wahyu yang aku sampai kepada kamu untuk kamu mengenali Allah dan mentaati. Cuma apa yang dibetulkan ialah dalam masalah jual beli, fa'uful kaila wal mizan, maka kamu semua hendaklah sempurnakan sukatan dan sempurna juga timbangan dalam jual beli. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan mengurangkan barang-barang manusia dalam berjual beli. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kamu buat kerosakan di bumi Tuhan ini dengan melakukan penerakan syariat selepas diperbaiki oleh para nabi dengan diajarnya syariat. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, itulah cara yang baik bagi kamu sekiranya kamu beriman, maksudnya sebab orang mati ini ada balasan. Satu lagi, kaum Nabi Syuaib ini bukan saja mereka, dia nyamu orang, dia menyamu orang, dan juga dia menakut-nakutkan orang beriman dengan duduk di jalan-jalan di mana orang beriman lalu untuk menakut-nakutkan. Dia menyamu. Jadi wala taq'udu bi kulli siratin, janganlah pula kamu duduk di setiap-tiap jalan, tu'idun, menakut-nakutkan orang beriman, wa tasudduna an sabilillah, menghalang mereka untuk kekal dalam agama Allah.
Siapa dia tu? Man amana bi, orang yang beriman kepada agama Allah. Wa tabghunaha iwaja, dan kamu cari jalan untuk membekukkan jalan Allah Taala benar itu. Wazkuru id kuntum qalilan. Ingatlah kamu dulu sangat kecil bilangan penduduk. Fakatharakum, Allah meramaikan kamu. Sebab daerah dia tu tidak didatangi oleh orang. Lalu dengan sebab adanya rezeki dalam bentuk perniagaan ni, Allah Taala ramaikan penduduk. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin, dan fikirlah kamu semua bagaimana kesudahan golongan yang membuat kerosakan, melanggar syariat di muka bumi. Di sini Allah Taala beri peringatan, wa in kana ta'ifatum minkum aman, sekiranya ada satu puak di kalangan kamu sudah beriman dengan wahyu yang aku diutuskan untuk menyampaikannya, cuma wa ta'ifatum lam yu'minu, ada satu puak lagi masih tidak beriman, fasbiru, sabar sajalah, hatta yahkumallahu bainana, sehingga Allah akan buat keputusan di antara kita, mana satu lebih baik, yang beriman atau tidak. Wa huwa khairul hakimin, dan ialah sebaik-baik yang buat keputusan. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi, telah berkata malak pembesar yang sombong daripada kaum Nabi Syuaib. Apa dia kata? Lalu khrijannaka, aku halau keluar kamu. Jadi pasti kami akan halau keluar kamu wahai Syuaib, walladzina amanu ma'aka, dan sesiapa saja yang beriman bersama kamu, min qaryatina, daripada daerah kamu. Kalau hidup kampung, kalau kecuali kecuali la ta'udunna fi millatina, kamu kembali kepada resam kami, kamu kembali pada ajaran agama kami. Qala, kata Nabi Syuaib, awalau kunna karihin, sini muqaddar, ana'udu fi millatina, apakah kami akan kembali kepada ajaran agama sesat kamu? Walau kunna karihin, sekalipun hal kami dipaksa, tidak merupakan pilihan sukarela. Qad iftaraina 'ala Allahi kadhibah, sesungguhnya kami akan menjadikan Allah sebagai pembohongan. In udna fi millatikum, jika kami kembali semula kepada agama sesat kami. Ba'da in najjana Allah minha, setelah Allah menyelamatkan kami daripada ajaran sesat itu, ajaran syirik itu. Wa ma yakunu lana, tidak layak pun bagi kami, tidak patut pun bagi kami, an na'uda fiha, untuk kembali kepada ajaran sesat, illa ayyasha Allahu rabbuna, mereka Tuhan kami menghendaki itu lain. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, ilmu Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Allah tawakkalna, kepada Allah jualah kami berserah diri. Rabbana, wahai Tuhan kami, ini doa dia, wahai Tuhan kami, iftah bainana, berilah keputusan di antara kami, wa baina qaumina, dan di antara kaum kami, bil haq, dengan keputusan yang sangat benar. Wa anta khairul fatihin, dan kau lah sebaik-baik yang membuat keputusan. Wa qala al-mala'u, dan berkata lagi pembesar, alladzina kafaru min qaumi, daripada golongan kafir kaum Nabi Syuaib, kata pada orang dia, la ini taba'tum Syuaiban, sekiranya kamu ikut juga Syuaib, sekiranya kamu ikut juga Syuaib, innakum idzal la khasirun, bahawa kamu akan jadi orang paling rugi, kerana dia tinggal cara hidup kita. Rugi atas dasar tinggal cara hidup kita, majoriti. Lalu fa akhadathumur rajfatu, lalu mereka juga telah ditimpa oleh rajfah, gegaran dan juga tempikan daripada langit. Gegaran dan tempikan daripada langit. Dan Allah sebut tempikan daripada langit ini adalah surah Hud, surah atas nama Nabi Hud depan lagi. Fa asbahu fi darihim jathimin, maka jadilah mereka di kampung halaman, di bawah runtuhan-runtuhan bangunan mereka itu, jathimin, rubah bergelimpangan. Alladzina kadzabu Syuaiban ka'an lam yaghnaw fiha, orang-orang yang pernah mendustakan Syuaib semasa hidup dulu, hari ini ka'an lam yaghnaw fiha, seolah mereka tidak pernah pun tinggal di situ, kerana tidak ada kesan. Alladzina kadzabu Syuaiban, orang-orang yang mendustakan Syuaib, kanu humul khasirin, mereka lah yang betul-betul rugi di akhirat nanti. Fatawalla anhum, maka Nabi Syuaib berpaling daripada mereka. Wa qala, sambil berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalati rabbi, aku sebenarnya telah menyampaikan kepada kamu wahyu-wahyu risalah Tuhanku. Wa nasahtu lakum, dan aku telah memberi nasihat kepada kamu supaya mengikutinya, supaya tidak ditimpa azab di akhirat. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin, bagaimana aku akan bersedih hati kepada kaum yang telah kafir dengan.
wa ma arsalna. Ini ayat dituju pada Mekah. Ini ayat dituju pada Mekah. Mana setelah 5 kisah. 3 kisah mengenai dakwah yang ketiga lah. 2 kisah seterusnya mengenai dakwah yang kedua. Kemudian dituju pada Mekah. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin. Dan kami tidak utus pada mana-mana daerah, mana-mana nabi pun, illa akhadna alha bil ba'sa. Kecuali kami akan timpakan kepada penduduk daerah itu terlebih dahulu baksa, kesusahan hidup, wadhara, kesakitan tubuh badan. La'allahum yadharra'un, mudah-mudahan dengan 2 cara ini mereka akan tunduk pada Allah dan merayu pada Allah, memohon maaf pada Allah. Summa, kemudian selepas doa mereka, badalna, kami tukar maka nasayyatil hasanah, keadaan yang buruk menjadi baik. Kami tukar keadaan yang buruk menjadi baik itu istidrajan. Istidrajan bukan kerana balasan akhirat lagi, balasan untuk ujian. Hatta afal, sehingga banyak kebaikan mereka peroleh. Afal, sehingga banyak kebaikan mereka peroleh, sehingga ramai penduduk menjadi bertambah. Wa qalu, sehingga mereka berkata pula, qad masaba an-dharra wa sarra, sesungguhnya datuk nenek kami dulu saja. Qad massa, kalau mereka berkata qad massa aba'ana ad-dharra wa sarra, mereka telah berkata telah menimpa datuk nenek kami dahulu kesusahan kadang-kadang, kesenangan kadang-kadang, kerana tidak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Tidak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu kehidupan dunia biasa gitu. Kadang-kadang susah, kadang-kadang senang. Lalu mereka tidak mensabitkan ini daripada takdir Allah. Dengan sebab itu mereka tidak menerima nasihat Nabi. Allah Ta'ala beritahu, fa akhadnahum baghtatan, kami matikan mereka secara mengejut, wa hum la yashurun, mereka tidak sedar pun bila waktu kematian. Allah Ta'ala beritahu, walau anna ahlal qura amanu wattaqu, dan kalaulah bahawa penduduk daerah mana-mana pun sanggup beriman pada Allah dan jaga hukum. Beriman ni akidah, jaga hukum ni amal. Dapat jaga hukum Allah, buat perkara yang disuruh, dengar perkara yang dilarang, la fatahna alaihim, nescaya kami akan buka di dunia ini lagi kepada mereka pintu berkat daripada langit wal ardh. Mana pintu berkat ni bukan rezeki biasa, rezeki boleh menyebabkan bawa mereka ke syurga. Pintu berkat daripada langit dan bumi yang mereka boleh guna buat selama-lama, mana bahagia berterusan hingga ke syurga. Tapi tidak begitu, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Lalu fa akhadnahum bima kanu yaksubun, kami azab mereka di dunia ini lagi dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Takhwif, afa amina ahlul qura, apakah penduduk mana-mana daerah itu rasa aman? Ayatiyahum ba'suna bayatan, datang menimpa mereka azab kami secara senyap waktu malam. Wa hum naimun, masa itu mereka sedang tidur nyenyak. Awa amin ahlul qura, apakah penduduk daerah itu rasa aman? Ayatiyahum ba'suna, datangnya azab kami wuduhan waktu siang hari, wa hum yal'abun, ketika mereka sedang bermain. Afa aminu makrallah, apakah mereka rasa aman daripada rancangan azab Allah? Fala ya'manu makrallah, tidak patut rasa aman daripada rancangan azab Allah illal qaumul khasirun, mereka kaum yang rugi sahaja. Awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha, yahdi sini dengan makna zahir. Awalam yahdi, apakah belum nyata dan zahir, lil ladzina yarithuna al-ardha, bagi mereka yang sekarang ini masih lagi mempunyai bumi tidak mati. Apakah belum jelas dan belum nyata bagi mereka-mereka yang sedang mempunyai bumi tidak mati, min ba'di ahliha, setelah hancurnya penduduk bumi sebelum ini. Allahu nasha, kalau kami kendaki bila-bila masa, asabnahum, kami timpakan azab kepada mereka bizunubihim, dengan sebab dosa mereka ini. Wa natba'u ala qulubihim, kami kunci hati mereka, fahum la yasma'un, maka hati mereka tidak dapat mendengar kebenaran. Tilkal qura, semua sejarah-sejarah daerah dahulu, naqussu alaika, kami sengaja ceritakan kepada kamu ya Muhammad, min ambaiha, daripada segi sebanyak berita-berita dan kehidupan peristiwa mereka dahulu. Bukan semua, sikit banyak yang agak bersesuaian dengan kamu. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, sesungguhnya telah datang kepada mereka dahulu nabi yang diutus dengan dalil dan bukti beserta mukjizat. Fama kanu yu'minun, kedugilan mereka sehingga mereka tidak beriman.
bima kadzabu min qablu. Mereka kemudian hari tidak beriman dengan perkara yang orang dahulu telah dustakan. Kadzalika, kaf dengan mana? Lidzalika, kerana itulah yatba'ullah, Allah kunci ala qulubil kafirin, ke atas hati yang ingkar. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin, dan kami tidak dapati ramai mereka, dan kami tidak dapati ramai mereka ini dapat memenuhi janji untuk beriman. Kami tidak dapati ramai mereka ini memenuhi janji untuk beriman. Wa in wajadna, dan tidak kami dapati melainkan kebanyakan mereka fasiklah, menderhaki Allah. Summa ba'athna, ni kisah Nabi Musa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kita ketinggalan